Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni kita sambung pengajian merungkai pertelingkahan isu akidah antara salaf dan khalaf yang disusun oleh almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Malam ni muka surat yang keempat ya, betul ha? Muka surat yang keempat dalam ayat ke-18 surah Ibrahim. Terima kasih. Semangat tu. Suara pun jelas, nampak sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah, amin, amin, alhamdulillah. Bukan minta duit, minta doa. Bukan minta duit duit pun nak minta juga. Semangat lain macam tu malam ni. Baik, terima kasih. Ala kulli hal. Terima kasih. Jadi kita perenggan yang bawah sekali dalam ayat yang ke-18 surah Ibrahim pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan. Apa kata Allah? Allah Ta'ala kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istashad karamadin ishtaddat bihi rih fi yawmin asif, kan, fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Maksudnya ialah bandingan orang-orang yang kufur terhadap Tuhannya adalah seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Macam hari ni lah, kan, hari ni dengan hujan lebatnya, banyak tempat tenggelam, kan, dengan angin yang kuat hari ni, kan, air pun banyak, kan, trafik jadi sesak hari ni. Jadi Allah Ta'ala dia buat perbandingan yang mudah untuk kita faham lah, kan, supaya kita mudah faham. Bandingan orang yang kufur kepada Tuhan, kan, bandingan tentang apa ni? Tentang amalan, kan, tentang amalan, benda-benda yang kita buat baik itulah, kan, yang kita sedekah, tolong orang, kan, yang kita nafkahkan dan sebagainya. Jadi bandingan itu adalah seperti abu. Allah Ta'ala kata seperti abu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Kita boleh tengoklah, kan, macam mana abu, kita tak nampak pun abu dah terbang habis semua dah. Yang kita boleh nampak dengan jelas macam ranting, daun, hak tu clear lah, kita boleh nampak, kan. Jadi ibaratnya macam itulah. Mereka tidak memperolehi sesuatu faedah pun, tak ada faedah, kan. Macam mana kita tengok dengan debu terbang, kalau waktu terang siang dengan jelas kita boleh nampak, kan. Macam mana dia terbang, macam itulah. Langsung tidak ada faedah, tak dapat manfaat daripada apa yang mereka usahakan. Maknanya benda yang mereka buat tu, bantuan, kan, belanja orang dan sebagainya, itu tak ada faedah sikit pun, kan. Apa maksud tak dapat faedah sikit pun? Itu kita akan tengok dalam tafsir nanti. Baik, demikian itu adalah kesesatan yang jauh daripada dasar kebenaran. Maksudnya itu adalah kesesatan. Baik, jadi ini antara perkara yang kita akan bahaskan dalam kuliah kita pada malam ni. Maka kita perlu lihat dalam tafsir Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat yang kita baca tadi. Baik, di sisi Imam Ibn Katsir,
ayat yang kita baca tadi, Imam Ibn Kathir kata ia adalah satu bandingan. Allah Ta'ala dia buat perumpamaan supaya kita ni nampak gambaran tu, kan? Sebab Allah Ta'ala apabila dia berbicara dengan kita, dia berbicara dengan perkataan yang boleh difahami oleh hamba dia, kan? Jadi apa dia? Iaitu Allah Ta'ala buat gambaran lah, supaya kita boleh nampak, kan, apa yang dimaksudkan oleh Allah. Gambaran tentang apa? Kenapa Allah Ta'ala sebut pasal abu, Allah Ta'ala sebut pasal ditiup angin, pasal ribut yang berangin, yang kencang apa semua, pasal apa? Sebab Allah Ta'ala dia nak bagi satu ilustrasi, kan, satu gambaran tentang amalan, kan, tentang amalan orang-orang yang kafir, kan, orang-orang yang kafir macam mana? Iaitu yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan, dan mendustakan rasul-rasulnya. Maka mereka ini diumpamakan oleh Imam Ibn Kathir. Imam Ibn Kathir kata mereka ni adalah orang yang dia bina amalan dia tadi tidak di atas landasan yang betul, kan, tidak di atas landasan yang betul. Ni siapa-siapa yang terlibat dengan construction dia tahu, kan, macam mana dia punya foundation dia, kan, apa semua tu tahulah. Saya kebetulan adik saya pun duk buat benda-benda macam tu. Dia duk cerita macam mana orang duk tipu besi lah, saiz besi apa semua duk tipu, kan. Jadi itu satu contoh mudah, kan, satu contoh mudah. Kalau rumah tu rumah satu tingkat, kita pergi pandai-pandai tambah tingkat atas, kan, apa jadi? Kita tahulah anytime bahaya tu boleh datang. Jadi atas dunia pun kita boleh tahu dah asas dia macam mana, tapak dia macam mana, tiang dan sebagainya. Itu sangat penting. Maka Imam Ibn Kathir kata orang yang macam ni dia bina amalan dia tu bukan atas landasan yang betul, kan. Tapak dia punya track dia pun dah tak betul. Tuan-tuan ada auto gate, tuan-tuan tahulah, kan, dia punya rail dia kena elok, kena sesuai dengan gate yang kita nak pasang. Kalau dia punya landasan dia punya track dia tu tak betul, tak boleh juga. Mainan anak-anak kita main kereta api, budak-budak duk main, kan, track tu lari kereta api, kan, terbalik. Jadi itu satu benda yang mudah untuk kita faham. Maka Imam Ibn Kathir kata mereka membina amalan tu bukan atas landasan yang betul, sehingga runtuh bangunan amalan dia, kan. Benda yang dia bina tu runtuh, kan, dan lenyaplah bangunan itu. Sedangkan Imam Ibn Kathir kata mereka sangat memerlukan kepada amalan itu. Amalan kita ni tuan-tuan, dia pasal kita ni di peringkat ujian. Hasil tu kita akan dapat hari akhirat. Macam kita sekarang ni diumpamakan duduk dalam dewan peperiksaan, kan. Result dia bila? Nanti bila pihak berautoriti umumkan keputusan. Betul tak? Dia macam tu lah. Hari ini kita tak nampak hasil sebab kita sedang berada dalam dewan peperiksaan. Hasilnya bila kita dapat sijil, kan, berapa A kita dapat, kan, berapa CGPA kita dapat, degree apa yang kita dapat. Hak tu yang kita akan guna untuk kita apply nak kerja apa dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah bangunan yang mereka bina itu runtuh, kan, ataupun lenyap. Sedangkan mereka sangat perlu kepada bangunan tersebut. Itu cara Imam Ibn Kathir nak bagi kita mudah faham tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contohnya apa? Dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-18 surah Ibrahim, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka. Apa maksud tu? Iaitu satu perumpamaan berkenaan dengan amalan yang mereka telah buat atas dunia, kan. Apabila mereka minta rewards, kan, ganjaran daripada Allah Ta'ala, mereka duk ingat mereka akan dapat dengan sebab mereka buat baik atas dunia, kan. Buat baik pada ibu, buat baik kepada ayah,
Kan, duk tolong orang. Dan tuan-tuan tengok bila kita minta derma, bukan sahaja orang Islam yang bagi derma, orang bukan Islam pun bagi derma, orang baik pun bagi derma, orang jahat pun bagi derma, bangsa apa sekali pun pakat bagi derma. Tapi derma itu, ada derma yang menghasilkan, menatijahkan pahala. Dan ada derma yang tidak memberi hasil kepada pahala. Kan? Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kita nak make sure, kita nak pastikan apa yang kita buat, sama ada derma ke, kita tolong orang dan sebagainya, itu menghasilkan pahala kepada kita. Yang tu yang kita nak. Kalau tidak menghasilkan pahala, kenapa kita buat amal soleh? Kan? Maka Imam Ibn Kathir kata, golongan ini menyangka bahawa diri mereka berada dalam kebenaran. Tapi ternyata satu pahala pun tak dapat. Kan? Kok-koklah dapat sikit pahala, kok-koklah dapat. Tak, bukan sikit. Satu pun. Imam Ibn Kathir kata, satu pahala pun dia tak dapat. Ni problem dia. Kan? Dan tiada hasil bagi amalan-amalan mereka kecuali sebagaimana debu yang hilang, yang diterbangkan oleh angin ribut yang besar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi, fi yaumin asif. Apa dia fi yaumin asif? Iaitu hari ribut yang kuat, ribut yang kencang. Baik. Kita ni tuan-tuan, orang Islam. Apa kaitan kita dengan cerita ni? Cerita ni pasal orang kafir. Kenapa kita nak kena baca ayat ni? Dan kenapa almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia ni duk cerita apa yang ditulis oleh Imam Hasan Al-Banna dan sebagainya, dan bukan seorang dua yang bawa ayat-ayat yang macam ni, para ulama lain juga bawa ayat ini kepada kita. Sekali tengok kita kata seolah-olah ayat ini tidak relevan kepada kita sebab kita orang Islam. Tapi ayat ini dia relevan sebab tajuk ni tuan-tuan, tajuk isu akidah antara salaf dan khalaf. Baik, dalam banyak perbahasan ni timbul antaranya isu syirik atau tidak syirik sesuatu amalan. Betul tak? Apakah amalan tersebut, keyakinan itu, bantuan yang kita minta itu dia tergolong dalam amalan syirik ataupun tidak di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu ayat ni sangat relevan dengan apa yang kita mengaji malam ni. Kita kata saya orang Islam, amalan saya semua dapat pahala, boleh kata gitu? Jangan. Kan? Kita memang mengharapkan setiap amalan kita Allah Ta'ala bagi pahala. Tapi you must make sure bahawa setiap amalan yang you buat bebas daripada syirik. Sebab apa? Sebab kalau amalan kita dia tidak bebas, dia ada mensyirikkan Allah Ta'ala, maka tak ada beza dengan amalan orang yang kafir. Sebab amalan itu macam debu yang diterbangkan oleh angin yang kencang. Sebab itu ayat ini dimasukkan dalam pengajian kita ni tuan-tuan. Jadi kita kena perhatikan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Ibn Kathir bila dia hurai ayat ni tuan-tuan, surah Ibrahim ayat 18, dia bawa ayat-ayat lain pula kan, untuk menyokong, untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada apa yang disebutkan ini. Antaranya ialah waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ini surah Furqan ayat 23. Dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Mana bukan satu ayat, banyak ayat. Terdapat ayat lain yang Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala jadikan amalan tu macam debu yang berterbangan, yang takkan dapat menolong orang yang melakukan amalan tersebut. Ini yang bahayanya. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain surah Ali Imran ayat 117, mathalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati ad-dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakat. Perumpamaan
harta yang mereka nafkahkan itu dalam kehidupan dunia ini adalah seperti perumpamaan angin yang mengandungi hawa yang sangat dingin yang menimpa tanaman kaum yang menzalimi diri sendiri, lalu angin itu merosakkannya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa cerita, tuan-tuan sekalian? Adakah orang yang menafkahkan harta dia, kan, tapi dia ni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nampak macam dia ni banyak tolong orang, dan kadang-kadang orang ni dia tolong masyarakat lebih daripada kita yang beriman ni. Maka apa cerita dia? Cerita dia, tuan-tuan, zaman dulu, zaman Nabi masih hidup, Aisyah masih hidup, ni zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang nama dia Ibnu Jada'an, kan. Baik, dia ada cerita lah, dia bercampur cerita yang sahih ada, cerita yang tak sahih ada, macam-macam lah cerita tu. Baik, jadi dia manusia ni, tuan-tuan, kita kadang-kadang keliru juga. Pasal apa? Sebab ada masa dia orang Islam, tapi dia punya jahat tu jahat sungguh-sungguh, kan. Tapi kita ada kenal jiran kita, dia bukan Islam, tapi dia punya baik itu, tuan-tuan, kalah kawan kita hak Islam ni. Ini yang jadi masalah, kan. Walaupun bukan semua, kan, bukan semua, tapi ada ketikanya macam tu. Kadang-kadang kawan kita hak Islam ni lah duk pedajai kita ni, duk tipu lah apa semua, hutang tak bayar apa semua, macam-macam. Ada tak geng kita sama-sama dis tak bayar hutang, ada tak? Oh, mengaji sunnah bukan main kan, mengaji sunnah bersedekap kat dada apa semua, sunnah semua sunnah, tapi bab hutang hilang sunnah. Masalah, tuan-tuan, kan. Kadang-kadang kita geram juga, kan. Ni saya bagi contoh, saya tak tahu ada ke tak ada, saya tak tahu. Sekadar contoh lah supaya kita nampak. Kadang-kadang kita duk kata orang tu bid'ah lah, orang ni apa semua, tapi dia dengan kita baik je. Kalau hutang kita bayar apa semua. Itu kadang-kadang kita jadi confused. Kita jadi confused. Macam kita dengan adik-beradik lah. Kadang-kadang kawan kita lagi baik dengan kita berbanding adik-beradik kita. Kadang-kadang lah. Jadi itu contoh benda-benda yang kadang-kadang mengelirukan. Pasal apa? Sebab memang benda biasa, tuan-tuan sekalian, bahawa ada ketikanya akhlak orang kafir, bukan semua, tapi ada ketikanya mereka lebih baik. Yang ni kita tak boleh nak nafi. Dia macam ustaz lah juga. Kadang-kadang akhlak yang tidak ustaz ni hak lebih baik daripada ustaz. Betul tak? Ke pengalaman tuan-tuan, ustaz semua baik akhlak dia belakang, semua baik. Hak tak ustaz ni teruk-teruk semua. Tak. Pengalaman saya, tuan-tuan, saya ni ialah orang panggil saya ustaz, saya tak mengaku saya ustaz pun. Kawan-kawan saya ramai lah yang aliran agama apa semua. Kadang-kadang dari segi layanan, interaksi, muamalat apa semua tu kita tengok hak tak ustaz ni lagi baik. Kan, cara dia bermuamalat dengan kita, cara dia layan kita, cara dia bercakap dengan kita dan apa semua ni jauh lebih baik dia. Padahal dia bukan alim pun. Tapi kadang-kadang hak alim ni lah hak lagi teruk. Tuan-tuan baca dalam media, kan. Saya tak mau sebutlah dekat mana, tapi dalam negara kita lah. Ustaz bercerai dengan isteri dia. Pasal apa? Sebab isteri dia minta fasakh. Pasal apa minta fasakh? Sebab ustaz tu pukul bini dia. Ustaz pun pukul bini. Kan? Kita pun tak boleh nak digest. Macam mana ustaz pukul bini pula ni? Itu contohlah. Yang tidak ustaz tak pukul pula isteri, kan? Itu contoh, kan? Sekadar contoh-contoh secara umum. Ada kalanya orang kafir lebih baik dalam bab jual beli. Kadang-kadang yang Islam ni teruk dalam bab jual beli, duk tipu kita apa semua, kan. Itu pun kita jadi kita rasa kita rasa kenapa benda macam ni berlaku. Kadang-kadang orang bukan Islam lebih ramah dengan kita. Yang bukan Islam ni dengan kasarnya, dengan keras kepalanya, dengan macam-macam. Kadang-kadang orang bukan Islam lebih pemurah. Bila bak tolong orang dia lebih baik.
lebih banyak. Kadang-kadang yang Islam ni kedekut sebagai contoh. Jadi ini antara perkara yang berlaku. Baik. Samalah juga dengan Abu Talib yang tolong Nabi. Kan, ni cerita yang banyak kali kita selalu sebut, Abu Talib. Jadi apakah orang yang macam Abu Talib, orang kafir kan, yang kufur kepada Allah, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, walaupun dia jauh lebih baik daripada kita dari segi dermanya, dari segi bantuan dan sebagainya, apakah mereka ada pahala? Ini isu dia kan, apakah mereka ada pahala? Maka berkata Al-Albani rahimahullahu ta'ala, apa kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala? Dia kata, katalah seandainya betul kan ada orang kafir yang buat amal soleh, dia kata. Pasal apa? Dia buat amal soleh sebab dia nak dapat pahala daripada Tuhan. Dia kafir tapi dia nak dapat pahala daripada Tuhan. Setakat keyakinan dia lah. Kan? Orang Kristiannya, orang Hindunya, orang Buddha dan sebagainya, dia nak pahala daripada Tuhan sebagaimana keyakinan dia, tapi landasan dia adalah landasan kekafiran kepada Allah. Ini isu dia. Maka apa kata Al-Albani rahimahullahu ta'ala? Imam Albani kata Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan amal baik dia, tapi dengan cara yang berbeza. Tahulah kan. Sebab Allah Ta'ala maha adil. Allah Ta'ala dia tidak menzalimi walaupun sedikit macam mana sekalipun kepada hamba dia. Allah Ta'ala berlaku adil sama ada dia Islam atau dia kafir. Allah Ta'ala berlaku adil sama ada orang tu baik ataupun jahat. Allah Ta'ala berlaku adil sama ada orang tu banyak pahala ataupun banyak dosa. Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan menzalimi hamba dia, makhluk dia, walau bagaimana keadaan sekalipun. Itu Allah, dan kita yakin akan keadilan Allah. Maka Al-Albani kata, dengan sebab itu, dengan sebab Allah Ta'ala tidak mensia-siakan kebaikan yang dilakukan oleh golongan yang mengkufuri Allah, maka mereka diberi balasan atas dunia. Allah Ta'ala bagi cukup. Sebab dia baik, Allah Ta'ala bagi ganjaran tu atas dunia. Dalam bentuk macam-macam. Kesihatan dia, kegembiraan dia, kan, kekayaannya, dengan anak yang berjaya, kan, dengan suami dia, dengan isteri yang baik dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi cukup. Allah Ta'ala tak akan buat zalim, tak akan mensia-siakan walaupun sedikit amalan baik yang dilakukan oleh golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala sekalipun. Allah Ta'ala bagi balas, kan, dengan kebaikan. Sebab apa? Sebab Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia sebut dalam silsilah Al-Hadithus Sahihah, dia kata sebab ada hadis yang Nabi cerita benda ni. Nabi cerita apa? Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi satu orang mukmin atas kebaikan dia. Dia diberi dengan sebab kebaikan dia, kan, diberi ganjaran atasnya dengan cara rezeki atas dunia. Allah Ta'ala bagi. Walaupun dia bukan Islam sekalipun, Allah Ta'ala bagi. Dan dibalas dengan sebab kebaikannya itu pula di hari akhirat. Adapun orang kafir diberi makan dengan sebab-sebab kebaikan yang dikerjakannya kerana Allah di dunia. Allah Ta'ala bagi makan, kan, bagi rezeki. Sehingga jika dia sampai ke akhirat, tidak ada baginya atas kebaikan yang dilakukannya. Maknanya Allah Ta'ala balas dah cukup dah atas dunia. Allah Ta'ala bagi semua. Sehingga kan tak ada hutang sikit pun Allah dengan hamba dia yang kufur kepada Allah. Itu kan yang dijawab oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam Sahih Muslim, tuan-tuan, cerita pasal Ibnu Jada'an tadi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah tanya dekat Nabi. Dia kata, aku pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Ibnu Jada'an ni masa dia jahiliyah, masa zaman jahiliyah, dia ni suka bersilaturrahim. Dia sukalah, kan, bersilaturrahim. Silaturrahim ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita pun banyak mengabaikan silaturrahim.
Saya tak kata siapa-siapa, saya sendiri kan, kawan-kawan kita pun kan, kadang-kadang bab silaturrahim ni kita fail. Terutamanya kita dengan ayah kita, dengan mak kita, dengan pak menakan kita dan sebagainya. Yang dia orang semua ni kaum kerabat kita. Tapi mungkin sebab kita terlalu sibuk, kan kita pun ada masalah kita yang tersendiri, menyebabkan kita kadang-kadang kita terlupa. Kan kita terlupa nak menyambung silaturrahim. Jadi Ibnu Jada'an ni tuan-tuan, kelebihan dia bab silaturrahim ni number one. Dia ni bukan Islam, tapi dia bab silaturrahim dia number one. Nombor satu. Dia terkenal dengan amalan dia suka bersilaturrahim. Kita biasa tengok kawan-kawan kita, kan? Kalau dengan mak dia ni, dia sayang sungguh sampai kita malu kepada diri kita. Kita sendiri tak buat macam tu kepada ibu kita. Saya sendiri tuan-tuan, banyak benda yang saya buat kepada ibu saya sebab saya tiru orang. Saya tengok cara orang tu dia buat kat ibu dia macam mana, saya tiru. Dan banyak benda yang kita mengaji, yang kita belajar ni tuan-tuan, ada masanya banyak benda yang kita dapat tu bukan daripada ustaz pun. Kita tengok daripada orang yang bukan ustaz. Tapi cara dia, sayang dia, kasih kepada ibu dia tu menyebabkan kita banyak, kita tiru. Kan? Peluk ibu dia, dia cium ibu dia, kan? Kita cium tangan tu kira banyak kehebat dah tu. Kan? Kita cium tangan mak tu kira hebat dah. Dia dah. Dia cium pipi mak dulu, dia cium-cium daya apa semua, dia peluk. Oh, saya kata, ish, malu aku. Malu sungguh tuan-tuan. Saya ni penceramah. Saya ni tiap-tiap malam duk kuliah merata. Tuan-tuan Google, buka YouTube, muka saya banyak kan? Tapi bab sayang kat ibu ni, saya tak sampai tahap tu. Itu saya banyak mengaji lah. Mengaji ni bukan setakat dalam kitab tuan-tuan. Kan? Bukan setakat dalam kitab. Bukan setakat dalam tafsir yang kita duk letak almari yang ada dalam online dan sebagainya. Mengaji ni juga kita boleh secara bilhal dengan keadaan. Kita tengok benda orang buat. Orang buat kepada mak dia macam mana, orang tu layan ayah dia macam mana. Yang tu yang kita kena tiru. Kan? Yang kena tiru. Ada, saya tengok kawan saya seorang ni, hari-hari dia telefon mak dia dengan ayah dia. Hari-hari. Kan? Kita pula telefon ayah kita, pasal apa telefon? Ayah tanya pasal apa telefon, kita tak tahu nak kata apa, letak apa dia telefon. Tak ada apa telefon. Kita sampai ketua takut kat ayah. Padahal ayah tanya betul. Bukan kata ayah nak marah ke apa, tak. Tapi sebab kita daripada kecil, kita tengok ayah ni tinggi lagu tu, tengok kan. Nampak besar ayah ni. Bila ayah tanya lagu tu, awak tak tahu nak jawab apa. Padahal kita baru je nak mencontohi kawan hak kita tengok tu kan. Oh, dia telefon ayah dia tiap-tiap hari. Kita tanya dia, hang telefon bila? Telefon pagi. Hang tanya apa? Ayah makan apa? Gitu. Dia nak tanya benda biasa. Kita pun nak try. Bila hari pertama nak try tu, ayah tanya, saya buat telefon. Tak jadi. Tak jadi nak tiru. Ni masalah kan. Tapi itulah poin yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Kita mengaji ni tuan-tuan, jangan hanya mengaji dengan ulama, dengan orang alim. Tapi apa saja benda baik yang tuan-tuan nampak, yang kita rasa benda tu kita boleh buat, yang kita mampu buat. Kan? Sama ada dengan anak kita ke, dengan isteri kita ke, dengan jiran dan sebagainya, kawan-kawan dan sebagainya. Baik. Balik pada cerita Ibnu Jada'an tadi, dia ni satu orang yang memang dikenali sebagai satu orang suka menyambung silaturrahim. Bukan setakat tu. Dia ni memang dikenali sebagai orang yang suka tolong orang miskin. Bab tolong orang miskin ni, dia nombor satu. Memang terkenal sungguh. Kalau tidak nombor satu, kira top lah. Di kalangan masyarakat jahiliyah ni, dia memang terkenal. Orang yang suka tolong orang miskin. Kan, kita ni sekali-sekala gitu je tolong orang miskin. Dia tak. Memang terkenal. Maka, dalam Sahih Muslim ni, Ummul Mukminin Aisyah tanya kat Nabi, apakah semua benda tu bermanfaat untuk Ibnu Jada'an? Adakah bermanfaat untuk dia? Nabi jawab, tidak. Tidak bermanfaat untuk dia, wahai Aisyah. Nabi kata, tak ada manfaat. Pasal apa tidak ada manfaat? Nabi kata, sebab dia tidak pernah menyebut, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku di hari pembalasan. Dia tak pernah sebut yang tu. Maksudnya apa? Maksudnya dia tak pernah menyembah Allah
Macam kita ni istighfar ni benda biasa, betul tak? Kita minta ampun dengan Allah benda biasa, betul tak? Pasal apa? Sebab kita orang Islam. Dalam semayang ada istighfar kita, di luar semayang ada istighfar kita. Dalam doa kita ada istighfar kita. Tuan-tuan tak percaya, tengok doa-doa. Semuanya mula-mula lepas puji Allah, Alhamdulillah tu, lepas selawat dekat Nabi tu, apa dia kita sebut? Allahumma ghafirli, kan? Wali walidayya sebagai contoh lah. Itu antara ungkapan yang paling awal yang kita sebut. Di banyak tempat, banyak keadaan. Pasal apa? Kerana kita orang Islam. Sebab kita beriman kepada Allah, kita minta ampun dengan Allah. Jadi Nabi kata, dengan sebab dia tak pernah sebut, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku di hari pembalasan. Maknanya dengan sebab dia tak pernah beribadat kepada Allah, maka itu tidak memberi manfaat kepada dia. Tak bagi manfaat. Maka dengan sebab itu ruginya golongan yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Rugi, kan? Mereka ni sangat rugi. Kemudian ada Halim bin Hizam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan ibadat-ibadat, benda-benda baik yang pernah saya buat masa jahiliyah dalam bentuk sedekah, kan, memerdekakan hamba, bersilaturrahim, kan, adakah ada pahala? Sekarang ni pula ada satu orang, dulu dia kafir, lepas tu dia masuk Islam. Amalan dia masuk Islam tu okey lah, kan. Sekarang dia tanya, ni amalan dia, benda baik dia buat masa dia kafir dulu, adakah ada pahala? Maka apa jawab Nabi? Ni dalam hadis muttafaqun alaih, juga dalam silsilah as-sahihah. Apa jawab Nabi? Nabi kata, engkau masuk Islam. Nabi kata, engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang telah engkau buat pada zaman sebelum engkau masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, orang bukan Islam ni, bila dia mati, kan, masa dia mati tu, hari tu je dia Islam, kan, hari tu je dia Islam. Maknanya tak sampai 24 jam pun, lepas tu dia tutup mata dia, roh dia dicabut, dicabut oleh malaikat maut, kan. Dia mati, dia meninggal dunia pada hari itu. Tuan-tuan, dia hidup berapa tahun? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Sedangkan semua itu amalan dia semasa dia bukan Islam, semasa dia mensyirikkan Allah Ta'ala. Tapi pada hari itu, tak sampai 24 jam, dia beriman kepada Allah, kan, dia mengucap syahadah, dan kemudian dia meninggal dunia. Dia membawa semua amalan dia tadi dengan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, kan? Akidah tu sangat penting, yang mana kita tak boleh memandang ringan kepada isu akidah. Jadi sebab tu, walaupun isu ni isu akidah antara salaf dan khalaf, kita jangan ingat bahawa dia tak ada kaitan dengan kekufuran, kekafiran apa semua. Dia ada kaitan, kan. Benda ini antara perkara yang perlu kita bagi penekanan, tuan-tuan sekalian. Baik. Kemudian kita sambung kitab kita ni, muka surat yang kelima, kan, perenggan yang seterusnya itu. Ini adalah prinsip asas dalam akidah Islam yang penting dalam usul ini. Baik, jadi ini adalah dia punya prinsip asas dia. Maka usul ini dia kata terbahagi kepada 3 prinsip. Ada 3 prinsip yang kita perlu tahu. Yang pertamanya ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Kita kena kenal Allah. Isu sekarang ni, kita betul-betul kenal atau tidak Allah ni? Kita kenal ataupun tidak Allah, kan? Macam mana kita nak kenal Allah? Kita kena tahu. Kadang-kadang kita rasa kita kenal Allah, tapi sebenarnya kita belum kenal betul-betul Allah, kan? Jadi ini antara benda yang kita kena pastikan, kita kenal ataupun tidak Allah. Saya masa mula-mula kahwin dengan isteri saya, kan, saya tengok TV. Ini cerita baru mula-mula kahwin. Masa tu ada bola. Tengok bola. Dia kata, saya tak tahu pun abang suka tengok bola. Kan? Suami tu, kan, tapi sebab baru kahwin, kan. Dia, masa kita berkawan, kita kenal tu, kita tak pernah duduk serumah, tak pernah keluar bersama, tak pernah tengok bola sekali. Mana dia nak tahu kita suka tengok bola ataupun tidak?
Bila kahwin, bila duduk sekali apa berapa lama baru dia tahu rupanya Ustaz Jai ni suka tengok bola. Walaupun tak pandai pun main bola kan. Tapi tengok tu sukalah. Tak adalah sampai berjaga tengah malam 3-4 pagi tu, tak adalah sampai tara tu. Cuma kalau bola setakat pukul 9 malam, 10, 11, 12 tu bolehlah gagah tengok. Boleh layan lah kan, dengan kacang, dengan sate, dengan apa semua boleh layan. Dia pun terkejut. Dia kata abang suka tengok bola. Kan. Dia barangkali dia ingat bila tengok janggut ni, ya ni tak tengok bola dah. Jangan dengan amru-amru pun suka tengok bola ni. Kan. Janggut panjang lebat lah tapi bola kan. Jadi sejauh mana kita kenal kan? Sejauh mana kita kenal. Jadi berbalik pada tajuk kita ini, mengenal Allah sebagai yang Maha Pencipta. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki dan hanya Dia yang layak untuk disembah, kan? Tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala dapat diketahui daripada fitrah manusia melalui akal dan pemerhatian terhadap kejadian alam. Yang ini nombor satu, kan? Kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Taala melalui apa dia? Daripada fitrah kita sendiri, kan? Melalui akal kita dan pemerhatian kita terhadap kejadian alam. Kan? Ada orang tanya, boleh tak Allah Taala ni dia cipta Tuhan lain? Saya rasa sepak aku. Tapi ada orang tanya, kita layan je lah kan. Kita tak tahulah dia saja nak try kita ke, ataupun dia memang nak tahu sungguh ke. Dia tanya, Ustaz ni ada orang duk tanya kat saya, dia kata, boleh tak Allah Ta'ala masuk ke unta ataupun gajah ataupun dinosaur melalui lubang jarum? Ni benda-benda yang ni lah kan. Baik, tuan dan sekalian, saya kata dekat dia, saya kata bila nama Tuhan kan, dia mesti bersifat sebagai Tuhan lah kan. Bila nama Tuhan, dia mesti bersifat sebagai Tuhan. Sebab hamba Allah ni bila dia tanya saya, dia kata kalau Allah Ta'ala tak mampu untuk mencipta satu batu yang berat yang dia sendiri tak boleh angkat, apa punya soalan ni? Boleh tak Allah Ta'ala cipta satu batu, berat batu tu yang Allah Ta'ala sendiri tak boleh nak angkat? Dia kata, hang tanya satu lagu, aku sepak sungguh. Kan? Jadi tuan dan sekalian, bila Tuhan, dia mesti Tuhan lah. Tuhan ni, bila nama Tuhan, dia mengatasi segala-gala. Itu Tuhan. Tak ada siapa boleh halang. Itu Tuhan. Tuan boleh tak bagi contoh-contoh yang orang kata kalau dengar ni memang nak kena orang macam ni. Contohnya, ada tak gadis kan, dia anak dara, dia status anak dara, tapi dia sudah berkahwin. Dia kalau orang sudah kahwin ni tuan-tuan, dia ada dua kemungkinan lah kan. Sama ada dia telah ada dukhul kan, dia ada apa yang kita panggil sebagai telah tidur bersama kan, ataupun dia belum disentuh oleh suami dia. Tapi satu perempuan, dia dah kahwin dengan suami dia, dia telah bersama dengan suami dia, dia dah ada anak 3-4 orang, ada tak yang masih gadis? Saya nak tanya, tuan-tuan nak kata apa orang lagu ni? Itu saya kata baik sepak orang lagu ni. Buang masa. Itu contoh mudah kan? Contoh mudah. Ada tak orang lelaki yang dah berkahwin tapi dia masih bujang? Ni aku sepak kan. Lagu tu lah tuan-tuan. Contoh mudah je. Nak bagi mudah faham kan. Jadi soalan macam ni orang tak layan tuan-tuan. Orang tak layan. Tuhan boleh tak cipta satu jarum yang mana jarum dia tu kecil tapi gajah boleh masuk dalam jarum tu. Ini semua soalan yang buang masa. Soalan yang bersifat satanik. Setan yang buang masa. Kalau nama Tuhan tuan-tuan, nama je Tuhan ni dia boleh mencipta segala-galanya dan tidak ada benda yang menyebabkan dia lemah. Tak ada. Benda yang menyebabkan dia lemah, menyebabkan dia jadi kurang, itu bukan Tuhan. Mustahil bagi Allah buat yang ada padanya benda yang mencacatkan zat dia. Itu mustahil bagi Allah. Nama pun Tuhan. Maka sebab tu akidah kita ni kena lurus kan, atas landasan yang betul. Kan? Kita jangan habiskan masa kita untuk fikir
munasabah juga boleh tak Allah Ta'ala cipta batu yang dia sendiri tak boleh angkat. Ni duk layan soalan-soalan macam ni, buang masa kan, buang masa. Jadi kita jangan terpedaya dengan benda-benda yang macam ni. Baik, kemudian dalam surah Ibrahim ayat yang ke-10, tadi surah Ibrahim ayat yang 18, ini ayat yang ke-10, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Para rasul mereka mengatakan, adakah patut berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, kan? Apakah masih ada keraguan kan tentang wujudnya Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi? Jadi ini antara perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ibn Kathir, saya bawa ke perhatian tuan-tuan kepada apa yang diulas oleh Imam Ibn Kathir. Dia kata ayat ni, afillahi syak, apakah ada keraguan terhadap Allah? Dia kata ada dua tafsiran, kan? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksud dia apakah ada keraguan terhadap keberadaan Allah, kan? Apakah ada keraguan terhadap kewujudan Allah? Itu satu. Kerana sesungguhnya Imam Ibn Kathir kata, sesungguhnya fitrah manusia memang akan mengiktiraf Allah Ta'ala wujud. Fitrah manusia mesti kata, mesti ada Tuhan, kan? Itu fitrah manusia. Dan fitrah manusia yang sihat mesti mengakui adanya Allah. Tetapi dia kata masalah dia kerana kadang-kadang manusia ni dia ada penyakit. Kita sihat macam mana sekalipun ada penyakit, betul tak? Kita sihat tapi penyakit tu duk ada. Maka dia kata bahawa penyakit yang melanda manusia ialah penyakit keraguan. Dia syak wasangka, ragu-ragu, was-was tu ada. Cuma beza dia banyak mana dia ada dekat kita. Ada dekat Pak Mik sikit, ada dekat saya sikit, dekat tuan-tuan sikit. Banyak mana berbeza antara satu sama lain, tak sama. Maka penyakit ini, kan, Imam Ibn Kathir kata boleh disembuhkan. Masalah rasa syak, rasa ragu-ragu ni boleh disembuhkan bila kita melihat dalil, kita melihat bukti yang menunjukkan keberadaan Allah, yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghilangkan keraguan tu kena tengok dalil lah, kena tengok bukti, apa evidence dia, apa proof dia. Maka dengan sebab itu kita perlu kepada bimbingan, betul tak? Perlu kepada bimbingan. Dan bimbingan tu datang daripada siapa? Daripada Rasul, kan? Messengers of God yang Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk bagi petunjuk kepada kita dan untuk mengajar kita cara nak kenal Allah. Dia macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan lebih percaya dekat siapa? Lebih percaya dekat orang yang boleh bedah orang yang mengaji ikut YouTube, atau surgeon yang mengaji dengan cara formal? Percaya kat siapa? Ada dua ni surgeon ni, pakar bedah. Satu dia pandai tu melalui YouTube. Nak tuan-tuan nak? Dia belah dada, ambil jantung. Ada. Betul tak? Kita tak percaya orang lagu tu. Kita lebih percaya kepada orang yang ikut education tu, pendidikan tu secara formal, secara profesional, kan, diiktiraf, kan, yang ada bukti kepandaian dia, baru kita percaya. Tuan-tuan nak jadi orang yang pertama kena bedah. Dia tak pernah bedah orang lagi, dia orang pertama baru nak try. Nak? Tak payah gitu ni. Apa budak-budak medicine, fakulti perubatan, dia nak try dekat tuan-tuan nak tak? Ni pakcik, saya ni student. No. Tak boleh. Hang nak kerat aku. Hang nak keluar jantung aku semua. Hang student, tak boleh. Kan? Itu pun yang baru nak mengaji, dia kena mengaji juga, betul tak? Macam mana dia nak jadi pakar kalau dia tak mengaji? Maka dia akan ada supervisor dia akan ada pakar dia yang bersama dengan dia dan sebagainya. Kalau dia sendiri tak boleh, kita pun tak sanggup, kita pun tak berani. Maka dengan sebab tu kita perlu kepada bukti, dan bukti itu didatangkan melalui Rasul yang mengajar kita, kan? Maka Allah Ta'ala dia
menghantar Nabi untuk mengajar kepada kita cara untuk mengenali keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewujudan Allah, keberadaan Allah Taala ni memang selalu duk jadi bergaduh dalam masyarakat kita, kan? Di mana Allah? Bergaduhlah. Bila tanya di mana Allah, fis sama, mula bergaduh. Kan ni jadi masalah. Kan seolah-olah bila sebut Allah ni di langit, seolah-olahnya kita sesat. Sedangkan ulama-ulama dulu salafus salih memang kata Allah ni fis sama. Allah tu di atas langit, kan? Allah Taala di atas langit. Contohnya Qutaibah bin Sa'id, kan? Dia kata apa? Dia kata ini adalah perkataan para imam, kan? Para imam dalam Islam, para imam sunnah, jamaah, al-sunnah wal jamaah, yang mengetahui bahawa Tuhan kami di langit yang ketujuh di atas arasy-Nya. Memang itu yang menjadi keyakinan kita. Kita kata di atas. Sebab tu dia buat perumpamaan lah. Dia kata kalau atas, ni bumi, dia kata. Kita duduk di Malaysia kat sini, Amerika kat bawah ni. Kita atas hak nu, dia kata. Hak kat New York ni, hak ni, mana satu, dia kata. Sudah tuan-tuan, pening kan kita. Kan hang juga kata Allah tak sama dengan makhluk. Kita pun kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak sekupu, tak setaraf, tak ada yang sama dengan dia apa semua. Tiba-tiba dia buat bandingan dengan makhluk. Mana boleh? Hak ni makhluk, tuan-tuan. Kan? Kalau tuan-tuan duduk kat atas kat sini, tuan-tuan takkan duduk kat bawah, betul tak? Itu makhluk. Allah bukan lagu tu. Allah fis sama, kan? Allah fis sama lah kat mana? Kita pun tak tahu. Kita hanya menerima apa yang nas dan dalil yang kita dapat, yang kita baca, yang kita mengaji. Kan? Dan kita kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Pak Mit melihat, Allah pun melihat. Adakah sama Pak Mit dengan Allah? Tak. Kenapa kita boleh terima Pak Mit melihat, Allah Ta'ala melihat, kita boleh terima bahawa tak sama? Kenapa bila Allah Ta'ala fis sama, kita nak bagi sama dengan makhluk? Tak boleh. Kan? Saya mendengar, Allah Ta'ala juga mendengar. Tuan-tuan pun akan kata bahawa Allah mendengar lain. Kan? Ustaz Jai mendengar lain. Kita boleh terima benda macam tu. Allah Ta'ala mengetahui, maha mengetahui. Kita pun mengetahui juga. Tapi mengetahui kita tak sama dengan mengetahui Allah. Jadi kenapa bila sebut Allah fis sama ni tiba-tiba jadi sama dengan makhluk? Ni pelik, tuan-tuan. Dia kata kalau atas ni atas. Kalau langit ni, so macam mana? Kan? Yang duduk kat India, atas dia lain. Langit dia lain. Dia tunjuk ke langit, arah lain. Bumi tu bulat. Hak duduk kutub utara, langit dia lain. Hak duduk kutub selatan, langit dia lain. Pening, tuan-tuan. Tu cakap cara makhluk. Kita kata ini Allah. Bila Allah, dia sangat special, kan? Dia sangat istimewa, dia sangat unik dan dia berbeza dengan makhluk. Dia tak sama dengan makhluk. Dan Az-Zahabi bila dia sebut tentang Qutaibah, dia kata apa? Qutaibah ni siapa dia? Dia kata dia adalah imam yang jujur, yang menukilkan ijma' tentang isu ini, kan? Isu bahawa Allah Ta'ala di langit yang ketujuh di atas arasy. Itu keyakinan kita, kan? Dan dia kata Qutaibah ni jumpa dengan kibar ulama, kan? Zaman dia jumpa dengan ramai kibar ulama. Ini disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita kata Allah Ta'ala di langit lah, kan? Apa masalah dia? Jadi itu bukan ajaran yang sesat, kan? Bukan ajaran sesat. Itu adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sama juga Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala pun dia sebut benda yang sama. Dia kata para ulama hadis, para ahli hadis semuanya berkeyakinan dan bersaksi bahawa Allah Ta'ala di atas langit yang tujuh di atas arasy, kan? Jadi kalau orang tanya kita di mana Allah, kita kata Allah di atas langit, kan? Yang tujuh di atas arasy. Jadi itu adalah pegangan para salafus salih. Dan Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia kata As-Sabuni adalah satu orang yang faqih, seorang ahli hadis dan ahli sufi. Kita tidak memusuhi ahli sufi. Ni ulama ahli sufi ni, As-Sabuni. Dia juga berpegang kepada keyakinan yang sama. Jadi Al-Imam As-Sabuni, dia kata memang
para ahli hadis berkeyakinan dan bersaksi bahawa Allah Ta'ala di atas langit yang 7 di atas arash. Baik. Dan banyaklah lagi petikan-petikan lain. Contohnya Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Contoh Ibn Abi Hatim. Dia kata apa? Dia kata, aku bertanya kepada bapaku, kan, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, tentang mazhab ahli sunnah dalam masalah usuluddin. Dan dia kata ulama seluruh penjuru negeri yang dia jumpa. Mana dia nak cerita ramai ulama yang dia jumpa zaman dia. Serta apa yang mereka berdua yakini. Kan, apa yang mereka berdua yakini, yakni Abu Hatim dan Abu Zur'ah tentang masalah ini. Mereka berdua mengatakan bahawa kami mendapati seluruh ulama di penjuru wilayah, sama ada di Hijaz, di Iraq, di Syam, di Yaman. Yaman pun masuk. Kan, hari ni kita kata-kata kota Tarim apa semua tu kan, Hadramaut. Kan, masa tu Yaman pun masuk juga. Mereka di semuanya berkeyakinan bahawa iman itu adalah perkataan dan amalan, bertambah dan berkurang. Allah Azza wa Jalla di atas arasnya, dia kata. Allah Ta'ala di atas arasnya. Dia kata iman ni apa dia iman? Perkataan, itu iman. Amalan tu iman. Dia bertambah, yazidu wa yankus. Kan, dia bertambah dan dia berkurang. Iman kita ni dia bukan duduk lagu tu. Dia boleh bertambah, dia boleh turun. Kan? Lepas tu dia kata Allah Ta'ala di atas arasnya. Allah Ta'ala di atas arash, terpisah daripada makhluk. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Allah Ta'ala berbeza dengan makhluk. Sebagaimana dia mensifati zatnya dalam kitabnya dan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita tanya bagaimana. Jangan duk tanya bagaimana. Ni tak. Bila kita kata Allah atas arasy, dia tanya bagaimana. Ni kalau langit kau tu, langit kau bawah, sudah. Peningnya. Macam cerita tadilah. Allah Ta'ala berkuasa, tapi tak berkuasa mencipta batu yang berat yang dia tak boleh angkat. Ni semua kerja gila, tuan-tuan. Kita tak boleh duk layan cerita-cerita macam ni. Kan? Kita tak boleh layan cerita macam ni. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan dia. Tak ada. Kita tak boleh sama sekali kata makhluk ni sama dengan Allah. Tak boleh. Sama ada dia bertempat ke, dia tidak bertempat ke, kita mengatakan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kan? Dia maha mendengar dan dia maha melihat. Lepas tu, dah pukul 8.53. Ni akhir sekali, tuan-tuan. Ibn Abi Hatim kata apa? Ni. Tuan-tuan dengar ni. Ibn Abi Hatim kata apa? Pasang telinga betul-betul. Dia kata, aku mendengar. Kan? Bapaku berkata. Kan? Siapa dia bapa dia? Abu Hatim. Kan? Dia kata, bapa dia kata apa? Aku mendengar bapaku berkata, ciri-ciri ahli bid'ah. Ciri-ciri ahli bid'ah. Siapa dia ciri ahli bid'ah? Siapa dia ahli bid'ah? Tuan-tuan nak tahu ahli bid'ah ni, tuan-tuan tengok siapa dia. Perangai ahli bid'ah, dia kata, ialah memfitnah, suka fitnah ahli athar. Ahli athar ni mana orang yang duk pegang sunnah Nabi. Orang yang kuat pegang sunnah Nabi. Puak-puak ahli bid'ah ni dia suka buat fitnah. Dia suka buat fitnah. Dan ciri orang zindiq, mereka suka bagi gelaran kepada ahlus sunnah, kan, dengan hasyawiyah, dengan maksud untuk membatalkan athar. Dia nak membelakangkan athar, membelakangkan hadis. Ciri Jahmiyah, mereka bagi gelaran, label kepada ahlus sunnah dengan musyabbihah. Oh, kita ni suka tashbih, tajsim, Allah Tuhan apa, semacam-macam dia buat tuduhan. Dan juga puak Rafidah pun dia suka bagi label-label. Sebab tu tuan-tuan sekalian, zaman kita hari ni, bila kita yang bersungguh-sungguh nak pegang sunnah Nabi ni, kita duk mengaji hadis, duk mengaji benda apa yang Nabi buat, kita kok mana pun usaha kalau boleh tak mau beza dengan Nabi. Hak mana cara Nabi semayang, cara Nabi zikir, cara Nabi buat ibadat, hatta akidah yang Nabi ajar, kita tak berbeza sikit pun dengan Nabi. Tapi ada golongan yang memusuhi kita, kan? Dan golongan ni dia suka bagi label kepada kita. Dan golongan inilah sebenarnya dia punya asal usul dia. Dan bila kita baca kalam daripada Ibnu Abi Hatim, dia kata ini adalah karakter ahli bid'ah dan karakter golongan zindiq.
orang yang banyak buat dosa besar, yang sebahagian ulama kata zindik ni adalah perbahasan apa maksud zindik. Sebahagiannya mengatakan bahawa zindik ialah orang yang berdosa besar, dan dia punya dosa besar ni dia sampai menghampiri dan masuk ke dalam kekafiran. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat daripada fitnah ahli bid'ah, supaya kita selamat daripada fitnah golongan zindik, dan supaya kita sentiasa tetap di atas sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.